Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membincangkan soalan latih kendiri 5.3D Matematik tingkatan 5 KSSM. Soalan pertama, dalam rajah di sebelah, segitiga K ialah imej bagi segitiga H di bawah gabungan transformasi PQ. Okey, jadi soalan A, perihalkan transformasi P dan transformasi Q. Kita akan jawab soalan 1A dahulu. Okey, dalam rajah di sebelah, segitiga K ialah imej. Okey, jadi ni fakta dia. K ialah imej bagi segitiga H. Okey, jadi kita tahu H ini ialah dia punya objek. Dalam transformasi, dia akan melibatkan objek bertukar menjadi imej melalui transformasi. Okey, jadi soalan ni kata transformasi dia PQ. PQ, maknanya ada dua transformasi. Yang pertama Q, yang kedua P. Okey, jadi pada rajah, cuba pelajar perhatikan, ada dua gambar sahaja. Okay, di mana H ini daripada soalan dia kata objek dan K ialah imej. Okey, jadi H melalui transformasi Q, kemudian melalui transformasi P akan jadi K. Okey, maknanya dekat gambar ni kurang satu imej. Jadi kita kena lukiskan imej yang lagi satu tu. Okey, jadi cadangan cikgu untuk lukis imej yang lagi satu tu, awak lukis dalam petak K ni, dalam petak imej. Okey, dalam segitiga imej ni. Tapi kalau awak nak lukis tempat lain pun tak ada masalah, terpulang kepada awak. Okey, jadi cikgu memilih untuk lukis dalam segitiga K. Okey, jadi boleh tengok macam mana cikgu lukis. Okey, jadi cikgu dah siap lukis. Yang warna hijau ni cikgu letak dia sebagai tanda H prime. Okey, jadi berbalik kepada soalan dia PQ. Okey, jadi maksudnya dekat sini H bertukar menjadi H prime, kemudian bertukar menjadi K. H bertukar menjadi H prime di bawah transformasi Q sebab Q dulu. Kemudian P. Okey, kemudian H prime bertukar menjadi K di bawah transformasi K. Okey, jadi soalan suruh perihalkan Q tu apa? Jadi Q ialah, okay, jadi rujuk pada rajah. Ini H dan ini H prime. Awak kena tentukan daripada 4 transformasi ini yang mana satu H bertukar menjadi H prime. Okey, jadi kita pergi kepada pembesaran. Confirm dia bukan pembesaran kerana tiada perubahan saiz. Okey, adakah dia pantulan? Okey, pada cikgu dia bukan pantulan sebab gambar itu tidak songsang sisi. Dia tak menghadap macam ni. Okey, jadi H dan H prime dia tak menghadap macam ni, dia bukan pantulan. Okay, jadi dia bukan pantulan. Kemudian dia bukan juga putaran sebab gambar itu tidak terputar. Yang ada sekarang jawapan kita adalah translasi. Okey, jadi apakah Q? Q ialah translasi. Jadi translasi dia akan ada X dan Y-nya. Okay, jadi dia ada X, Y. X ni sama ada ke kanan atau ke kiri. Okey, jadi kita akan pilih satu titik yang sepadan. Pada H, ni objek dia. Imej dia, ni bucu yang untuk imej. Okey, jadi kita kira kotak. 1, 2. Jadi 2 kotak ke kanan untuk paksi X. Dan 3 kotak ke bawah. 1, 2, 3. Sebab ke bawah dia akan negatif untuk paksi Y. Okay, jadi jawapan kita 2 negatif 3. Siap. Translasi 2 negatif 3. Okey, jadi cikgu nak ingatkan kembali, kalau jawapan awak tak sama dengan cikgu, tak mengapa. Mungkin awak lukis imej H prime ni di tempat lain. Okey, jadi kalau awak lukis dekat bawah ni pun boleh, dekat bawah ni pun boleh. Nanti nilai translasi awak akan berbeza. Okey, jadi untuk Q dah siap, kita akan buat pula untuk P. Apakah itu transformasi P? Baiklah, untuk menentukan P, P ni adalah transformasi daripada H prime pergi K. Okay, jadi cikgu dah namakan segitiga tadi tu H prime, dia bertukar menjadi K. Senang sangat. Tengok perubahan saiz, kita tahu. Maknanya, P kita ialah pembesaran. Sebab dia berlaku perubahan saiz. Jadi P ialah pembesaran. Kawan pembesaran mesti ada pada pusat. Jadi untuk dapat pusat pembesaran, pilih dua bucu yang sepadan, maknanya objek dengan imej dia, sambungkan dia panjang-panjang.
Okay, jadi dah dapat, sambungkan dia panjang-panjang. Okey, ni dengan ni sambungkan panjang-panjang, kita akan dapat satu pusat persilangan dia. Okey, jadi koordinat itu ialah pusat pembesaran. Okay, jadi pada rajah kita dapat 5, 4. Pada pusat 5, 4. Okay, kawan dia lagi satu ialah dengan faktor skala. Jadi sedikit ulang kaji macam mana nak cari faktor skala. K sama dengan panjang imej yang sepadan dibahagikan dengan panjang objek yang sepadan. Okay, jadi merujuk pada rajah, awak boleh pilih mana-mana sisi yang sepadan. Okay, jadi cikgu nak pilih yang bawah ni. Ni dengan ni. Kita kirakan bilangan kotak bagi K. K ni ialah imej. H ni ialah objek. Jadi cikgu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi imej cikgu 6, objek cikgu 1, 2, 3. 6 bahagi dengan 3 dapat 2. Jadi dengan faktor skala 2. Okey, jadi siap, itu jawapan P. P ialah pembesaran pada pusat 5, 4 dengan faktor skala 2. Seterusnya untuk soalan B, perihalkan satu transformasi tunggal. Okey, jadi dekat sini kita dapat data transformasi tunggal yang setara dengan transformasi PQ. Okey, jadi dia nak cerita ni, transformasi tunggal ni maksudnya satu transformasi sahaja daripada objek terus jadi imej, sama dengan PQ tadi. Okey, jadi kita rujuk pada rajah, H ialah objek, K ialah imej. Okey, jadi daripada rajah kita tahu dia adalah pembesaran sebab dia melibatkan perubahan saiz. Okey, jadi terus tulis transformasi tunggal tersebut ialah pembesaran. Okey, macam biasa cikgu cakap pembesaran mesti ada pusat dia kawan dia. Pembesaran pada pusat tertinggal. Jadi pembesaran pada pusat, kita sambungkan semua bucu yang sepadan. Guna pembaris, kita akan dapat satu kawasan persilangan dia. Okay, jadi ini adalah pusat pembesaran. Tuliskan koordinat dia adalah 1, 10. Okay, jadi pada pusat 1, 10 dengan faktor skala. Okey, jadi sama macam tadi yang cikgu kira tu. Okay, kita dapat faktor skala dia 2. Mana datang? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagi dengan 1, 2, 3. 6 bahagi 3 dapat 2. Okay, jadi ini nilai faktor skala dia. Okay, jadi inilah transformasi tunggal dia. Pembesaran pada pusat 1, 10 dengan faktor skala 2. Seterusnya soalan C. Diberi bahawa luas segitiga K ialah 10 unit persegi. Hitung luas dalam unit persegi bagi segitiga H. Okey, jadi dekat sini dia bagi satu data, iaitu luas bagi segitiga K ialah 10 unit. Okey, kemudian dia minta luas bagi H. Okey, jadi kita tukarkan data pada rajah. Okey, jadi kita tahu H tadi adalah objek dan K ialah imej. Okey, jadi K sekarang 10 unit persegi. Okey, jadi dia minta luas bagi H. Jadi H ni berapa? Okey, jadi awak tukar, ingat kembali, imbas kembali rumus dia. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okay, jadi luas imej rujuk pada soalan kata K10. K ialah imej, jadi kita gantikan imej sebagai 10 kerana 10 itu ialah luas imej bagi K. Okay, jadi faktor skala kita dah kira tadi, dia adalah 2 kat soalan sebelum-sebelum ni. Kemudian darabkan dengan luas objek. Okay, jadi luas objek itulah nilai luas bagi segitiga H. Okay, jadi luas segitiga H itu adalah luas objek. Jadi kemudian okey, jadi pindahkan 2 tu, 2 kuasa 2 dapat 4, tinggal luas segitiga H. Okey, jadi luas H, tekan kalkulator, awak dapat 2.5 sama dengan luas H. Okey, jadi luas H sama dengan 2.5. Siap. Okey, itu jawapan dia. Untuk soalan nombor 2, rajah di sebelah menunjukkan pelan bagi suatu taman tema air.
Kawasan berwarna merupakan kawasan untuk terowong air. Kawasan heksagon P dan Q merupakan medan selera. Semasa pembinaan Taman Tema Air, arkitek telah menggunakan konsep transformasi untuk mereka pelan Taman Tema Air ini dengan keadaan Q ialah imej bagi P. Okey, keluarkan data terus. Q ialah imej bagi P di bawah suatu pantulan dan heksagon A prime, B prime, C prime, D prime, E prime dan F prime ialah imej bagi P di bawah satu gabungan transformasi UV. Okey, jadi soalan pertama, tentukan paksi pantulan itu. Okey, apabila kita rujuk pada rajah, dia kata Q ialah imej bagi P. Okey, jadi Q ialah imej bagi P. Maknanya Q ni imej dan P ni ialah objek. Okey, jadi bila kita tengok gambar ni, kita tahu dia pantulan, dia menghadap. Okey, jadi nak dapat paksi pantulan, caranya adalah awak pilih dua titik yang sepadan. Cikgu pilih yang A dengan yang cikgu pangkah ni, kira kotak dia. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi pelajar anggap line merah tu belum wujud ya. Okey, jadi awak dapat 4 kotak, awak tandakan tengah-tengah. 4 kan bahagi 2. 4 bahagi 2 dapat 2 kan. Okey, jadi dapat tandakan kotak yang 2 tengah tu. Okey, kemudian pilih lagi satu titik. Cikgu pilih di sini dan titik D. Kirakan kotak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud cikgu tu kira daripada B pergi imej dia berapa kotak. Okey, jadi kita dapat 6. Jadi bila dapat 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, seterusnya 3 awak bahagi 3 kotak, pangkahkan tengah-tengah. Okey, jadi ambil pembaris, gariskan panjang-panjang yang boleh lepas dapat 2 titik ini. Kedudukan 2 tengah ni. Jadi awak garis panjang-panjang, inilah dia apa paksi pantulan dia. Jadi ni paksi pantulan dia. Okey. Tapi soalan suruh tentukan paksi pantulan. Okey, jadi soalan tak minta kita lukis saja. Okey, jadi cikgu nak awak imbas kembali, ingat kembali. Kalau ada sebelah kanan ni, kanan graf ni, ada satu garis lurus yang lalu dua-dua. Okey, dua-dua. 4 dan seterusnya, maknanya dia berada betul-betul tengah. Okay, kalau ingat, dia betul-betul tengah Y dengan X. Paksi Y dengan X, kita panggil Y sama dengan X. Okay, jadi sebab dia sebelah kiri, Y sama dengan negatif X. Okay, nilai X dekat sebelah sini negatif. Okay, jadi tentukan paksi pantulan, jawapan dia adalah Y sama dengan negatif X. Okay, jadi siap. Okey, jadi bagi soalan kedua dia kata perihalkan transformasi U. Okey, jadi apa kaitan U ni? U ni ada kaitannya dengan UV ni. Okey, jadi kita imbas kembali. Okey. Kita tengok balik pada rajah P jadi Q tadi, kemudian Q jadi yang warna pink ni kan, yang besar ni. Okey, jadi cikgu bagi nama dia. Nak bagi nama ni suka hati kita boleh bagi. Jadi cikgu nak bagi dia nama Q prime pula. Okey, jadi cerita dia macam ni. Ada dua transformasi UV. Permulaan dia adalah P iaitu objek, bertukar menjadi Q, kemudian bertukar menjadi Q prime. Okey, jadi P bertukar menjadi Q, kita tahu dia adalah pantulan tadi di bawah transformasi V. Kemudian Q bertukar menjadi Q prime di bawah transformasi U. Okay, sebab kita tahu U V1, U2. Okay, jadi ini U. Jadi soalan nak yang inilah daripada Q jadi Q prime. Soalan nak daripada Q jadi Q prime, rujuk pada rajah. Daripada kecil jadi besar, perubahan saiz. Jadi kita tahu U ialah pembesaran. Okay, jadi U ialah pembesaran. Macam biasa pembesaran mesti ada pusat dia. Pada pusat, okay, jadi nak dapat pusat macam biasa juga, pangkahkan dua titik, dua bucu yang selari, ambil pembaris, sambungkan dia. Sambung panjang-panjang dapat kedudukan dia di sini. Okay, jadi koordinat dia adalah negatif 5 dan juga 4. Okay, jadi tulis pada pusat negatif 5, 4 dengan faktor skala. Okey, jadi faktor skala yang ini kita kena kira. Faktor skala K sama dengan panjang imej
bahagi dengan panjang objek yang sepadan. Okey, jadi cikgu nak kira yang mana je? Saya rasa saya nak kira yang ini. Okey, jadi saya kira yang ni. Yang penting awak pilih yang sepadan. Saya nak kira yang ni dengan yang ni. Sebab dia sepadan. Okey, jadi saya akan start kira dengan image dulu. Image yang besar tu. Jadi 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Jadi kotak dia ada 5. Image 5. Dibahagikan dengan objek. Okay, jadi objek 1, 2. Jadi 5/2 ialah faktor skala ni. Okay, jadi dah siap. Jawapan kita adalah U ialah pembesaran pada pusat -54 dengan faktor skala 5/2. Ini jawapan dia. Jadi kita pergi ke soalan yang terakhir. Okey, jadi soalan C, diberi bahawa luas medan selera P ialah 60 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi bagi kawasan berwarna. Okey, jadi data yang kita ada ialah luas medan selera P ialah 60 meter persegi. Okey, jadi pada rajah, conteng sikit. P ialah 60 meter persegi. Okey, bagi kawasan berwarna, itu soalan mak. Jadi cara nak dapatnya adalah pertama sekali untuk dapat kawasan berwarna ni awak kena cari luas yang besar ni. Okey, jadi yang besar ni apa? Dia adalah luas image. Jadi senang cerita cikgu lukis sikit kat sini. Awak kena cari yang besar ni. Kemudian tolak dengan heksagon yang kecil ni. Awak akan dapat luas kawasan berwarna sahaja. Begitulah lebih kurang ceritanya. Okey, jadi yang besar ni apa? Ini adalah luas image. Awak kena dapatkan luas image dulu. Tolakkan dengan luas objek untuk dapat luas kawasan berwarna. Okey, jadi kita imbas kembali soalan ni. Tadi kita tahu yang atas ini tadi adalah objek. Objek. Okay, jadi yang bawah ni adalah image. Untuk cari luas image, kita perlukan luas image ni untuk selesaikan masalah. Untuk cari luas image, kita kena guna formula luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okay, jadi luas image kita tak tahu berapa. K kita tahu tadi K kita adalah 5/2 kuasa 2. Okay, jadi 5/2 dapat daripada soalan sebelum ni tu, K dia 5/2. Didarabkan dengan luas objek. Luas objek kita 60. Jadi rujuk soalan, luas objek ialah 60. Okay, jadi tekan kalkulator. Awak akan dapat nilai dia adalah 375. Okay, awak dapat 375. 375. Jadi dia dapat 375. Kat mana 375? 375 dekat semua ni. Termasuklah kawasan Q ni 375. Okay, jadi image berapa? Image 375. Okay, jadi nak dapat luas kawasan luas kawasan berwarna. Luas kawasan berwarna sama dengan, okay, jadi luas image 375 ditolakkan dengan luas objek. Kenapa kena tolak luas objek? Kerana awak tahu objek dia tadi 60. Luas dia sama dengan Q ni. Sebab dia tak ada perubahan saiz, luas dia sama besar. Jadi kita conteng sikit kat sini 60. Jadi tolakkan dengan 60, kita akan dapat baki dia 315. Okey, jadi siaplah soalan terakhir kita. Okay, terima kasih kerana menonton. Selamat menjawab soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.